Apa Azril? Okey, dia minta kamu lengkapkan peta pokok di bawah. Okey, ini adalah kaedah perkumpulan data. So, seperti mana yang sudah teacher bagi tahu, ada 4 kaedah ya. 1 ialah pemerhatian, 2 ialah eksperimen, 3 temu buah. Okey, yang keempat adalah tinjauan. Okey, so tandakan. Itu sudah. Ya. So, dia okey, ada di sini nombor 3. Okey, di nota nombor 3. Okey, pastikan kamu tulis tarikh kemarinnya. Okey, so yang bawah lengkapkan peta pokok dengan mengklasifikasikan data. Okey, so kategori data ada 2 kategori dengan numerik. Okey, kategori adalah ada dia minta kamu tulis 2 lah. Okey, kamu boleh tengok yang di tepi sinilah. Okey, warna kegemaran murid. Okey, lepas itu jantina. Ini adalah mengukur ciri-ciri kategori. Numerical adalah lebih kepada yang berangka, yang bernombor kira, bilangan. Okey, satu ialah contohnya bilangan buku dalam beg, okey, ataupun jarak rumah antara sekolah. Satu lagi ialah ketinggian pokok mangga. Okey ya. Okey, lihat yang muka surah 152. Okey, ini dia minta kamu organisasikan ataupun membina jadual kegerapan. Okey, dia sudah bagi data, jadi kamu kiralah ada berapa 6, 7, 8, 9. So yang di sini 3, 2, 8. 8 hanya 2 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia anak 6 tu. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang di sini sepatutnya 6. Okey, lepas itu 4. Ya, so yang ke B adalah mengenai size. Okey, so betul semua. Okey, yang ke C adalah mengenai grade A, B, C, D. So 5, 5, 4. Okey, grade C. Grade C 3. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Sini tulis 3 tapi sini pundalannya betul pula. Okey. Okey, lepas itu lihat yang di bawah perwakilan data. Okey, ini teacher sudah bagi tahu. Okey, ada 7. Satu ialah carta pie. Okey, carta palang, graf garis, plot titik. Ini plot patan dan tahu. Itu adalah tingkatan 1. Lepas itu histogram dengan kekerapan longkokan. Ini masa kamu form 4 ataupun form 5 nanti. Okey. Boleh ya ini 2? Okey, so lihat muka surah 158. Okey, tengok dia punya graf. Okey, tengok yang B dulu. Okey, so yang B 30, 60. Lepas itu 80, 60, 50 sama 20. Okey, so ini betul. Okey, so ini betul. Okey, lepas itu ini. Okey. Okey, Alia, ini kamu pakai pembaris kah sambung titik itu? No, Ayah? Ini. Okey, ini macam dia Itu. tidak. Yang
Ya, Yang kenapa? ini mau pakai pensel sama pembaris kah? Iyalah, jadi kau pakai apa? Tak lah. Kan teacher sudah cakap pakai pensel sama pembaris. Kalau salah boleh padam terus. Ah, oke ah. So ini dia macam gunakan freehand nah. Ya kau ya. Ah, teacher tidak tahu nih. Nampak macam tidak lurus. Pastikan kamu gunakan pembaris lukis. Ah, guna pembaris lukis. Tengok nih, dia macam menggigil di sana tuh. Ah, dia punya garisan tuh. Ini. Oke, tengok nih. Boleh tengok pun sudah tahu. Ah, gunakan pembaris. Oke, ini pun sama juga. Nah, oke ya. So, kalau graf garis kena gunakan pembaris. Wajib. Jangan gunakan tangan. Ah, freehand. Freehand maksudnya kamu lukis garis lurus tanpa menggunakan pembaris. Nah, ini disuruh freehand lah. Tak ada guna pembaris kan. Oke ya. Ada soalan untuk latihan yang kemarin punya? Tiada. Okay, so we go to muka surat plot titik dengan plot patan dan tahun. Muka surat 156. Okay, ini dia. Okay. So, tuliskan tarikh di atas. Ini muka surat 156. Tuliskan tarikh. Okay, so hari ini 10 hari bulan sudah. Tengok, masa cepat berlalu. Tak lama lagi mau akhir bulan sudah. Oke, tulis di atas plot titik. Oke, so boleh mulai sudah kan? Oke, so lihat yang contoh ini. Oke, plot titik maksudnya titik kita plot. Oke, seperti biasa tengok sudut info. Oke, lukiskan satu garis mengufuk yang mempunyai anak panah di kedua-dua belah hujungnya. Maksudnya kita buat garis mengufuk ini, tapi ada anak panah. Inilah yang dikatakan oleh sudut info yang pertama. Okey, kemudian lengkapkan garis mengufuk itu dengan nombor atau aktiviti mengikut urutan yang sesuai. Yang ini, kita tuliskan nombor yang berurutan. Okey, disebabkan di sini paling kecil 2, paling besar 6. Sebab itu 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas itu apabila kamu tulis nombor, pastikan jarak di antara nombor dengan nombor itu adalah sama jarak. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, pastikan jarak ini titik, pastikan adalah terletak dalam garis yang sama. Jangan yang ada di sini, lepas itu ada yang di atas sikit. Pastikan dia adalah selari. Sama. Okay. Kalau lulus pun sama juga. Kasihlah sama lulus. Jangan ada yang lulus begini kan. Lukis-lukis tiba-tiba sini di situ. Lepas itu sambung balik di sini. Ini salah nih. Oke ya. Oke. Yang kedua, plotkan setiap data satu demi satu di sebelah atas garis mengufuk itu. Inilah yang teacher cakap ini. Oke. Lepas itu tulis tajuk. Oke. So, tengok contoh. Oke. So, yang ini, apabila kita melukiskan itu plot titik, contoh 2 kan, kamu kira sini 2 ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3 titik kamu plot. Kalau 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 titik kamu kena plot. Sampailah 6. Sini tak ada 5 kan? Jadi 5 di sini kosong. Oke, so pastikan garis mengufuk sini, tuliskan dia punya tajuk, yaitu bilangan pen.
Sebab inilah dia punya soalannya. Bilangan pen yang dibawa oleh sekumpulan murid. Jadi, kena tulis tajuknya. Okay, so lihat yang A. Okay, lihat kepada soalan A. Ini dia. Okay, bilangan buku di dalam beg bagi sebilangan murid. Okay, dia sudah tolong kamu lukis itu pasing mengufuk dengan bernombor, dengan labelnya sebagai bilangan buku. Lepas itu tajuknya ialah bilangan buku di dalam beg. Okay, so apa yang kamu perlu buat? Sudah mulai plot titik lah. Okay, 4. Kamu kira ada berapa 4 di situ? 1, 2, 3. Jadi 3 titik kamu kena plot. 1, 2, 3. Teacher ni macam lukis ada sengit sikit. Kamu jangan lukis sengit. Okey, boleh ya? Okey, 5. Kamu tengok di situ, ada 5 kah? Tak ada kan? Pergi ke 6. Jadi kamu kira 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 titik, kamu kena plot pastikan sama tinggi. Ini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey ya? Jadi kamu plotlah titik sampai habis. Sorry, terbalik pula. Okey, kamu plot sampai habis ya. Okey, pastikan di sini adalah sama ya. Teacher lukis ni macam tidak sama tinggi. Tidak sama tu. Okey. Okey, sudah lukis? Sudah? Okey, kalau sudah pergi ke soalan B. Ini adalah masa dalam minit untuk menyiapkan satu soalan matematik. Inilah datanya. Jadi apa yang kamu perlu buat? Ambil pembaris, lukislah pasi yang ada anak panah. Begini. Hujung ke hujung ada anak panah. Okey. Lepas itu, di sini kita kena tulis dia punya nombor kan. Okey, apa yang nombor yang paling kecil? 2.0. Nombor yang besar? 2.4. Jadi kita pun lukislah. Pastikan sama jarak. Ini 2.0. Okey, 2.1. Sama jarak. Okey, di sini pun juga sama jarak. 2.2. Guna pembaris lah. Kalau mau sama jarak, kamu ukur lah. Sini mau berapa cm. Jadi kamu ukur. Oke. Ini 2.3. Ini 2.4. Oke. Jadi yang pasti mengukur, apakah di sini 2.0, 2.1 sampai 2.4. Apa itu? Itu adalah masa. Yaitu minit. Oke. Jadi plot. Plotkan dulu.
Oke, sudah habis lukis? Sudah, cikgu. Sudah. Pakai pensil ya. Oke. Sudah saya pakai pensil. Saya garis. Garis. Oke, sudah habis plot titik, tulis tajuknya. Nah, apa tajuk yang perlu letak di situ? Sean? Apakah tajuk yang perlu letak di situ? Masa dalam minit untuk menyiapkan satu soalan matematik. Oke. Dalam mini itu tak payah tulis. Kamu tulis masa untuk menyiapkan satu soalan matematik. Nah, itu tajuknya. Sebab di sini sudah tulis unitnya. Oke, nah, jadi ini dia. Senang kan? Oke, so masa untuk menyiapkan satu soalan matematik. Ya. So, kamu kena ingat nama-nama graf. Satu lagi ialah bagaimana menulis. Melukis. Oke ya, ini adalah plot titik. Oke, seterusnya. Tengok yang di bawah. Ini adalah plot patan dan taut. Oke, so tengok sudut infonya. Oke, lukiskan tambah. Bukan yang betul-betul tambah. Maksudnya dia minta kamu lukis ini. Ini macam tambah kan. Oke, untuk membahagikan data kepada bahagian batan dan taut. Oke, kalau ini di sebelah kiri ialah batan, di sebelah kanan ialah daun. Oke, itulah maksudnya. Oke, yang kedua, tuliskan setiap data satu demi satu dengan titik berpuru sebagai batan, dan titik akhir pada daun. Ini maksudnya jika nombor itu adalah nombor 2 digit, contoh, saya ada 47. Yang depan ini adalah tulis di bahagian batan. Titik yang terakhir ini tulis di bahagian taut. Itulah maksudnya. Lepas itu 3, susun semula daun mengikut tertib menaik. Maksudnya di bahagian tahun ini, itu nombor kamu kena susun tertib menaik. Maksudnya nombor kecil ke nombor besar. Macam ini 8, 9, 2, 3, 7 mesti susun. Lepas itu tulis kekunci dan tajuk. Tulis kekunci maksudnya macam ini. Saya sudah pakai rujukan. Kekunci 3 garis 8 maksudnya RM38. Sebab ini adalah mengenai RM. So kita tengok contoh. Kamu tengok ni. Ada 47, ada 56, 70. Kamu tengok batan. Ini. Apakah nombor yang sepatutnya hendak tulis di bahagian batan? Kamu tengok. Ada 4, ada 5, ada 7, ada 6, ada 3. So kita tulis nombor 3, 4, 5, 6, 7 di bahagian batan. 3, 4, 5, 6, 7. Tahun pula, kamu tengok yang 3, yang ada digit 3 di depan. Jadi yang ada digit 3 di depan ialah 38. Jadi ini punya 8 tulis di bahagian tahun. Sini. 39, ini 9 tulis di bahagian tahun. Di situ dia tulis. Boleh ya? Lepas itu 4, yang ada digit 4, 47. 7 tulis di bahagian tahun. 42, 2 tulis di bahagian tahun di sini. Lepas itu 43, yang ini punya 3 tulis di bahagian tahun. Ini kamu kena susun lah. Sebab itu dia ini susun. Ini yang sudah susun. Ya.
So, lihat muka surat 157. Oke. Kongsi handphone kah? Oke, so lihat muka surat 157. Ini. Oke, sebelum kita buat, tuliskan atas lot, patan, dan tahun. Oke, lepas itu keluarkan pembaris, kita lukiskan macam tambah. Oke, keluarkan pembaris. Lukis garisan ini. Oke, ini dia. Oke, sudah lukis. Sudah tulis sini adalah patan. Ini adalah daun. Oke, jangan tulis terlalu tinggi ya. Tidak tulis terlalu tinggi nih. Tulis bawah sedikit sebab saya mau tulis tajuk. Oke, tajuknya ialah maka ujian sejarah. Oke, maka ujian sejarah. Nah, ini tajuknya di atas tuh. Oke, lepas itu apakah nombor-nombor yang perlu diisi di bahagian patan? Kamu tengok yang digit di depan, ada 6, ada 8, ada 7, ada 9, apa lagi? Itu. Jadi, ada 5 kan? Ini 54. Jadi, patan itu kita tulis 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang saya mau mula tulis dia punya daun. Oke, kamu tengok tahun yang ada digit 5. 54. Oke, ada lagi selain 54, satu sahaja kan? Jadi 54 ini punya 4 tulis di bahagian daun. Oke. So, kita lihat kepada 6 yang ada digit 6 di depan. 68 kan? Kita tulis di luar dulu. Oke, apa lagi yang ada digit 6? 69. Oke, lepas itu 69. Ada lagi digit 6? Tiada kan? Oke, pastikan nombor ini susun dulu dari nombor kecil ke nombor besar. Oke, ini 68, 69, 69. Jadi 899 tulis di bahagian tahun. 8, 9, 9. Oke, pastikan tulis di baris yang sama. Ini tengok nih. Oke. Lepas itu kita pergi ke ada digit 7. Ada 71, kita tulis di luar ya. Oke, lepas itu 74. Oke, 71. Oke, 72. 70 dan 75. Oke, tengok nih. Nombor kita susunkan, kita kasih susun lah. Tertib menaik. Oke, 70, 71, 71, 72, 74, 75. Susun dulu. Lepas itu digit yang terakhir letak di bahagian daun macam ini. 0, 1, 1, 2, 4, 5. Oke. Apabila kita tulis 0, pastikan kita adalah sebaris dengan 8 dan 4. Ini punya 1 sama juga kita mesti tulis di sini. Sama-sama. Jangan tulis di tepi sini, tengah-tengah. Salah tuh. Oke, pastikan dia adalah satu baris yang sama. Lepas itu sini 1. Lepas itu 2, 4, 5. Ya. Lepas itu pergi kepada 8. Ini 84. Ada lagi 84. Oke, 85. 86. Susunlah. Jadi sudah susunkan di sini. Oke, jadi 4, 4, 5, 6. Oke ya.
Lepas itu, yang ada digit 9, ada 98 dengan 95. Kita kasih susun 95 dengan 98. Jadi kita tulis di sini ini 5, ini 8. Oke, sudah habiskan? Kita kena tulis kekunci, key-nya. Oke, kekunci contoh ini. 5 garis 4 bermakna 54 maka. Sebab ini adalah maka ujian sejarah kan. Jadi unitnya maka. Oke. Boleh ya ini? Ada soalan? Tiada. Oke, coba buat yang bahagian B. Oke, bahagian B ini adalah GC dalam KG untuk 18 orang murid. Jadi apa tajuknya? Nah, kita tulis tajuklah GC murid. Oke, ambil pembaris, kita lukis dia punya empatan dan daun. Oke. Oke, sudah lukis. Oke, kita label. Oke. Nah, ini adalah batang. Ini adalah daun. Nah, kamu tengok digit depan apakah nombor? Ada 4 lah, ada 5, ada 3, apa lagi? Ada 7, ada 6. Jadi yang bahagian patan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang lain tuh kamu isi. Nah, bisa bagi masa 2 menit.
Oke, ini dia. Oke, so jangan lupa tulis dia punya kekunci ya. Oke, so kekunci 3 garis 8 bermakna 38 kg. Oke. Boleh nggak ini? Boleh. Oke, so kita lihat muka surat 158 yang bahagian C. Terima yang C. Oke, dia minta kamu tukarkan perwakilan plot patan dan tahun kepada perwakilan plot titik. Ini adalah plot patan dan tahun. Kamu kena pindahkan ini punya data ke plot titik. Kamu tengok ini dulu. Apa maksud dengan patannya 4, daunnya kosong dengan 4? Ini maksudnya 40. Maksud 4. Begitu Kalau yang ini, kalau patan 6, daunnya ada 0,00035, maksudnya 60, 60, 60, 60. Sebab di sini kosong ada 4 kan, sebab itu 60 ada 4. Lepas itu 63, 65. Ya, lepas itu ini pula 80, 85, 85. Tulis di tepi dulu. Di sini pula 90, 95, 95. Ini pula 100. Ini dia sudah pakai key kan kunci. 4 garis kosong bermaksud 40 markah. Oke. Jadi ini kita ambil ini punya data, kita kasih tukarkan kepada perwakilan plot titik. Jadi yang di sini dia sudah, kamu tengok tuh. Oke, dia ada sudah dibagi skala kan, tengok nih, 40 sampai 45, di sini ada kecil kan, jadi senang kamu lukis. Oke, contoh 40, ada berapa titik kena plot? 1 sejak kan, jadi kita pun plot lah, 1 sini 40. Lepas itu 44, di mana 44? Jadi kamu kira, oh di sini dia, 44 di sini kan, jadi plotlah titiknya. Boleh? Pahamkah? Boleh. Jadi yang 60, ada berapa 60? Ada 4. Jadi lukis 4.40. 60. 1, 2, 3, 4. Paham? Lepas itu cari 63 di mana? Dia sudah pakai skala, senang kita kira. Jadi 63 di situ. Lepas itu 65. Ya, sila plot sampai habis. 8, 9 dengan 100 tuh. Plot sampai habis. Oke, pastikan ini punya titik. Ini ya, adalah selali, adalah segaris dengan titik itu. Oke, kamu boleh guna pembaris, adjust dia punya ketinggian. Oke. Itu 90, 95, 100. Ini dia, sudah lengkap. Oke ya. Oke, so itu adalah plot titik. Oke, pergi ke muka surat 159. Oke, 159 itu sila buat ya. Oke, muka surat 159 itu, oke, kamu tengok.
Okey, raja di sebelah ialah catapalan. Ha, di sebelah itu ada catapalan kan? Okey, kita pun lupa ni scan. Tengok di sini. Ada 3 palan tu. 1, 2, 3. Okey. Jadi kamu tengok apa yang dia bagi tahu. Nyatakan mata pelajaran yang paling digemari. Kamu tengok ada BM, BI sama matematik. Okey, mata pelajaran yang manakah paling digemari? Seperti apa? Apa jawapannya? Nah, Bahasa Bahasa Melayu. Melayu. ya, tulis bahasa Melayu. Tulislah di sana bahasa Melayu. Okey. Lepas itu yang kedua, lengkapkan catapan di ruangan jawapan untuk mewakili semua maklumat dalam catapan yang diberikan. Oh, okey, di sini. Inilah catapan, kan? Dia sudah lukis. Sebahagian sahaja. Dan itu apa? Bahasa Inggris kan? Ini BI. Ini sudutnya. Sudut ini ialah 90 darjah. Okey, BI saya di sini. Ini BI. Okey, jadi yang dua subjek ini catapan kamu kena lukis. Tapi masalahnya saya tidak tahu berapa jumlah. Okey, berapa bilangan pelajar yang suka BM, BI sama matematik kan? Okey, jadi kamu lihat kepada ini catapan, dia lukis dalam grid segi 4 kan? Jadi kamu boleh kira petak tu. Kamu kira petak tu. 1 petak, 1. Kalau 2 petak, 2 lah. Jadi kamu kira. Kasih kira tu. BM berapa, max berapa. Kira petak. And then kasih tahu teacher. Ini mata pelajaran. Ini tinggi orang. Ini sudah. Okey, sudah kira peta? Ya. Bahasa Melayu. Berapa bilangan petak yang kamu kira? 9. Okey, 9. BI? 5. Okey. Matematik? Okey, matematik adalah 6. Okey, jadi sekarang tugas kamu ialah buatkan satu jadual. Okey, buatkan satu jadual terbahagi kepada 3. Okey, pakai pembarisnya, lukis jadual mata pelajaran, tinggi palan, sudut sektor. Okey, tulis. Ya. So yang dapat dalam bahagian jadual yang tinggi palang ialah yang petak ni. 9, 5, 6 isi di situ. 9, 5, 6. Okey. Sudut sektor untuk bahasa Inggeris ialah 90. Kita isi dulu. Okey. Sila kirakan berapa jumlah bilangan petak. Kira ini 9 tambah 5 tambah 6. Berapa jumlahnya? 9 tambah 5 tambah 6. 20 kan? Ya kah? Okey, so jumlah petak di sini adalah 20. Ya.
Boleh ini jadual? Boleh. Okey, so sekarang kita pergi ke sudut sektor untuk bahasa Melayu dan matematik. Okey, macam mana kita mau kira? Bahasa Inggeris saya sudah tahu 90. Okey, ini kiraan sudut. Okey, kiraan sudut di muka surat berapa ni? Muka surat 154. Okey, macam mana kita mau kira sudut untuk bahasa Melayu? Kemarin sudah belajar kan? Yang penting mesti darab dengan 360 darjah. Kan? Jadi bahasa Melayu ada 9, bahagi dengan jumlahnya adalah 20. Begitu. Okey, jadi kamu kira. Pakai kalkulator. Matematik pun sama juga. 6 per 20 darab dengan 360 darjah. Okey ya? Jadi kamu kira. So yang di sini adalah 162 darjah dengan 108 untuk matematik. Okey. Jadi jadual pun sudah bina. Okey, sekarang dia mau kamu lengkapkan catat di ruangan jawapan. Okey, so keluarkan kamu punya jangka lukis. Okey, sama dengan jangka sudut. Okey ya. Teacher lukis itu catat dulu ya. Kamu tak payah. Jadi sila kamu cari itu sudut 162 dengan 108. Coba cari. Tahu macam mana cari? Kira? Coba dulu. Sebelum teacher habis lukis bulatan. Oke? Siapa yang di sini tidak tahu bacaan 162? Boleh tahu sudah? Naisha? Sean, boleh tahu macam mana lukis? Ya. Sudah. Oke, siapa yang tidak tahu? Oke, so 162, ini. Oke, kasih tekapkan ini. Begini. Ada yang tidak tahu macam mana kira sudut tuh? 162 mesti baca dari kosong. Kamu tengok kamu punya garisan ini. Start sini kan, jadi kosong sampailah kamu cari 162. Di sini dia. Oke, jadi ambil pembaris, kita kasih garis. Ini dia. Apabila kamu sudah garis, labellah. Kasih label. Ini adalah 162. Bahasa Melayu. Jadi yang di sini, yang ini pula kawasan, kamu kiralah pakai sudut tuh. Betul-betul kah junjung 108? Itu adalah matematik. Tulis. Ini 108 matematik.
Oke, jadi sudah lengkap. Boleh ya ini? Boleh. Oke, so lihat muka surah 162. Mana nih 162? Ya, ini. Ini adalah penyelesaian masalah. Dia minta kamu tafsirkan dia punya catatan. Oke, lihat soalan apa nih? Soalan A. Kenapa ada catatan? Oh, C. Sekejap. Kenapa nih? Sorry. Oke, 160A ini. Oke, ini adalah graf garis. Oke, ini adalah bilangan murid di SMK Cemerlang bagi tahun 2012 hingga 2016. Oke, so untuk 5 tahun. So, kamu lihat kepada A. Hitungkan beza antara bilangan murid pada tahun 2015 dengan tahun 2016. Dia minta kamu cari beza. Beza tahun apa? 2015 dengan 2016. Jadi kamu cari 2015 di sini kan? Berapa bacaannya di situ? Kamu kena tahu macam mana bacanya. Kamu lihat sini, jaraknya 500 kan? Di sini ada berapa peta? 2 peta kan? Jadi bahagi dengan 2. So, ialah 250. Maksudnya ini kosong, ini adalah 250. Oke, 250 tambah 250 sudah jadi 500. Maksudnya beza di sini adalah 250. Setiap satu di sini. Oke, kalau yang di bahagian sini, ini sudah jadi 750 lah. 500 tambah 250. Kalau yang di sini berapa? Kamu 1500 tambah dengan 250, dapatlah 1750. So, untuk 2015, 1750. Lepas itu, tahun 2016 berapa? Bacalah di situ, 2000. Jadi, saya boleh jawab Roman 1, bezanya ialah 2000, tolak dengan 1750, tekan kalkulator 250. Tulis. Oke, begitulah hasil soalan. Oke, itu Roman 1. Lihat kepada Roman 2. Oke, mulai dari tahun manakah bilangan murid telah melebihi 1.500 orang? Soalan ini dia tanya, tahun manakah yang sudah melebihi 1.500 orang? Tahun mana? Kamu tengok ini. 2014 sudah 1500. 2015 1750. Ini sudah 2000. Jadi dia tanya tahun manakah sudah melebihi 1.500. Yang sudah melebihi 1.500 ialah inilah 2 tahun ini. Kan? Tahun manakah? Jadi adalah tahun 2015. Dia sudah meningkat. Oke ya? Pahamkah ini? 2 dengan 1? Faham. Oke, lihat yang ketiga. Oke, dibeli 55% daripada murid pada tahun 2016. Oke, 55% daripada murid 2016 adalah perempuan. Oke, jadi dia minta kamu hitungkan bilangan murid perempuan pada tahun 2016. Jadi kamu pun kiralah pakai ini kan? Oke, jadi bilangan murid perempuan. Oke, so adalah 55/100. Sebab ini peratus kan? Oke, kalau peratus kamu kena per 100. Daripada maksudnya darab berapa murid bagi tahun 2016? 2000.
Jadi darablah 2000. Okey, tekan kalkulator adalah 1100. Okey ya. Lihat yang keempat. Okey. Lihat yang keempat, dia minta kamu angkarkan. Okey, angkarkan bilangan murid pada tahun 2017. Okey, ini data adalah sampai 2016 saja. Dia minta kamu angkarkan bilangan murid 2017. Okey, jadi anggaran bilangan murid tahun 2017 adalah berapa? Kamu ambil yang 2016 ini, 2000 kan? Okey, kamu tengok nih. Berapa dia peningkatan? 250 kan? Nih, kamu tengok beza di situ, 2500. Jadi 2000 tambah dengan 250, jadi anggaran bilangan murid tahun 2017 adalah 2250. Okey, sebab di sini meningkat sebanyak 250. Kamu tengok di sini pun sudah tahu. Ini 1250, 1500. Peningkatan tambah sebanyak 250. Okey, jadi setiapnya tambah 250 lah daripada tahun sebelumnya. Okey, ini boleh Aisyah? Boleh. Reading. Okey, tengok B. Ini gambar, ini graf apa nih? Ini adalah graf patan dan tahun. Okey, so kamu tengok ini, kamu kena pandai hasilkan. Okey, ini maksudnya 31 ada 3, kan? Lepas itu 32, 33, 33. Begitu ya. Okey. Lepas itu, ini 40, 41, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 41. Lepas tu yang 60, 61, 63. Ini adalah umur peserta. Okey. So, plot patan dan tahun di atas menunjukkan umur peserta di suatu pertandingan. Atau pertandingan apalah. Yang penting pertandingan. Okey, tengok yang pertama. Nyatakan lingkungan umur peserta-peserta itu. Dia minta kamu nyatakan. Okey, kamu tengok di sini. Ini 31 adalah umur yang paling muda kan? Okey, paling muda. Umur yang paling tua ialah 63 kan? Ini adalah umur paling tua. Jadi, peserta yang menyertai pertandingan ini adalah antara 31 sampai 63. Jadi, lingkungan umurnya ialah lingkungan umur peserta adalah 31 sampai 63 tahun. Kan? Kamu tengok di sini mula, ini paling tua, ini paling muda. Jadi 31 hingga 63. Okey, boleh ya? Okey, lihat yang kedua. Nyatakan bilangan peserta yang umurnya 50 tahun ke atas. Okey? Jadi 50 tahun ke atas adalah di bahagian batangnya 5. Kan? Ini. Okey, ini maksudnya 53, 53, 54, 54, 55, 56, 50 apa nih? 9. Jadi yang di sini berapa pesertanya? Jadi kamu kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Okey, 8 tambah sama dengan ini. Dia cakap 50
umur 50 tahun ke atasnya, kan? Jadi maksudnya inilah 2 tahun nih. Nah, ini ada berapa? Ini ada 3. 1, 2, 3. Jadi tambah dengan 3, so adalah 11 orang peserta. Oke, yang umur 50 tahun ke atas. Oke, lihat yang ketiga. Oke, hitungkan beza antara bilangan peserta yang umurnya 40 hingga 49 dengan 50 hingga 59. Jadi kau kira, berapakah bilangan peserta dalam umur 40 sampai 49 dulu? Oke, yang umur 40 hingga 49 tahun. Jadi kamu kiralah di situ. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Oke, lepas itu, kirakan bilangan peserta yang berumur 50 hingga 59 tahun. Jadi kau kiralah, tadi ada 8 kan? Oke, jadi bezanya adalah 10 tolak 8 sama dengan 2 peserta. Ya. Oke, ada soalan? Tiada. Oke, lihat muka surah 161, bahagian D. Ada D kan ya? Nah, ya ini D. C itu kerja lumayan, buat C. Oke, ini adalah plot titik. Oke, so ini adalah plot titik. Oke, plot titik ini adalah mengenai jisim bungkusan dalam kg. Oke, yang diterima oleh sebuah syarikat dalam suatu hari tertentu. Oke, jadi untuk ini saya hendak binakan jadual dululah, senang. Jisim, kegerapan. Oke, nanti saya mau kira pun senang. Jisim dia mula dengan apa? Jisim 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Oke, jadi 1.1 ada berapa titik kamu nampak di situ? Ada 1 kan, jadi kegerapannya ialah 1. Oke, 1.2 ada berapa titik? Ada 3. 1.3 tiada titik kan, kosong. 1.4 oke, ada 8 titik. 1.5 ada 7 titik. Oke, 1.6 ada 1 titik. Boleh ya? Oke, sila kira berapa jumlah kegerapan di situ. Tekan kalkulator. 1 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 1. Berapa jumlahnya? Ada? Ada berapa, Sean? Saya calculate dulu sampai 20. Oke, ada 20. Oke ya. So, lihat yang pertama. Nyatakan beza jisim dalam kg antara bungkusan yang terberat dengan bungkusan yang teringan. Jadi kamu tengok, ini adalah jisim. Jisim manakah adalah berat, jisim manakah adalah ringan. Ini berat kan? Ini adalah ringan. Oke, jadi bungkusan berat adalah 1.6 kg. Bungkusan teringan adalah 1.1 kg. Jadi beza jisim
Beza ada tolak kan? Jadi 1.6 tolak 1.1, so adalah 0.5 kg. Itu adalah soalan 1. Oke, lihat yang kedua. Oke, diberi 40% daripada bungkusan itu adalah melebihi X kg. Oke, carikan nilai X. Dia minta kamu cari X kg. Oke, dia sudah cakap 40% daripada bungkusan itu adalah X kg. Jadi berapakah itu nilai X? Mula-mula saya mau cari bilangan bungkusan yang X kg dulu. Oke, bilangan bungkusan X kg. Jadi 40% sebab di sini peratus kan. Jadi per 100 darab dengan jumlah sebab itu teacher mau lukis gambar aja dulu. Oke, darab dengan 20. Sebab di sini adalah 20 bungkusan. Jadi darab dengan 20. So adalah 8. Ada 8 bungkusan untuk X kg bungkusan. Oke ya? Boleh ya ini? Ini belum habis nih. Oke, so kamu tengok kepada plot titik. Oke, sekejap. Oke. Sekarang saya mau cari di mana SKG-nya. Ada 8 bungkusan. Oke, kamu tengok kepada plot titik. Jumlah bilangan bungkusan yang posisi 1.5 kg dan 1.6 kg ialah 8. Oke, kamu tengok ini. Oke, kamu kasih jumlah 1.5 dengan 1.6. Berapa bilangan di situ? 1.5 ada 7. 1.6 adalah 1, jadi jumlah bungkusan untuk jisim 1.5 dengan 1.6 kg adalah 8 kan? Oke. Maka X-nya adalah 1.4 kg. Boleh ya? Kamu yang soalan 2 kamu kena lihat kepada plot titik. Oke, daripada plot titik jumlah bilangan bungkusan yang berjisim 1.5 dan 1.6 kg ialah 8. Kamu kasih jumlah ini 7 tambah 1 8. Maka X itu adalah 1.4 kg. Oke, lihat yang ketiga. Oke, nyatakan satu inference. Oke, yang boleh dibuat berdasarkan data dalam plot titik itu. Itu TP6 supaya. Kamu tahu apa itu inference kan? Inference itu macam dalam sains. Oke, apa maksud dengan inference dalam sains itu? Sama juga dalam matematik. Maksudnya kamu kena buat kesimpulan. Tapi ada kaitan dengan plot titik dalam soalan itu. Oke, apakah dia punya inference yang kamu boleh tulis? Kamu tengok plot titik. Kamu lihat kepada plot titik, apakah bungkusan yang berjisim paling banyak bungkusannya? 1.4 dengan 1.5 kan? 1.48, 1.5 adalah 7 kan? Jadi saya boleh buat kesimpulan berdasarkan dua jisim itu, yaitu 1.4 dengan 1.5. Jadi inference-nya yang boleh ditulis, kebanyakan bungkusan yang diterima adalah berjisim 1.4 kg dan 1.5 kg. Sebab inilah mereka paling banyak diterima.
Nah, itulah kita boleh tulis sebagai inference. Oke, boleh? Boleh. Oke ya. So, kerja rumah. Oke, buku kerja. So, buat muka surat 161 yang soalan sia. Oke, lepas itu muka surat 162 sampai 164. Oke, boleh ya? So, oke, minggu depan cuti sekolah 1 minggu. So, sila gunakan cuti 1 minggu itu buat kerja-kerja rumah yang diberikan. Buka sekolah nanti, teacher akan pergi ke ulang kaji untuk 13 topik. Oke, habis sudah nih bab ya? Teacher akan buat ulang kaji 13 topik ini. Boleh? Satukan action? Boleh. Oke, so ada yang di dalam buku kerja, ada yang teacher tidak suruh buat kan? Ya, itu nanti teacher akan buat ulang kaji lah. Kelas dengan apa nih? Live worksheet. Pernah dengar? Ini? Macam live. Teacher akan bagi satu lebaran kerja, tapi secara live. Maksudnya kamu hanya tuliskan jawapan ke dalam worksheet ini and then hantar balik kepada teacher. Tapi jangan salah tembak lah. Kalau salah tembak, teacher akan suruh buat kamu buat pembetulan. Oke ya? So, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.